Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Dr. Rashidah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan yang disediakan oleh kumpulan kami, iaitu kumpulan 16 yang bertajuk Perpaduan Kaum Nadi Keluarga Malaysia. Saya akan mulakan pembentangan ini dengan bahagian pengenalan. Pertama, konsep keluarga Malaysia telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Seterusnya, terdapat dua tujuan utama konsep keluarga Malaysia iaitu untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa dan agama untuk bekerjasama membaik pulih negara Malaysia daripada pandemik COVID-19. Tujuan kedua ialah untuk merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Selain itu, visi keluarga Malaysia ialah untuk membaik pulih negara, menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara maju dan memastikan ekonomi negara Malaysia berjaya menjana pendapatan yang tinggi. Terdapat tiga teras utama yang digariskan di bawah konsep keluarga Malaysia iaitu kesyukuran, keterangkuman dan kebersamaan. Perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap ahli masyarakat dapat membentuk identiti dan nilai yang sama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Perpaduan antara pelbagai kaum di Malaysia pula ialah semua kaum yang wujud di Malaysia bekerjasama untuk mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Antara tiga teras yang ditetapkan ialah agama Islam yang bermaksud agama rahmatan lil alamin, iaitu agama yang membawa kebaikan, makasih syariah dan model Malaysia. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama Islam adalah agama yang membawa rahmat dan syumul iaitu menyeluruh. Walaupun Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan menganut pelbagai agama, agama Islam tetap menjadi agama rasmi di Malaysia. Makasih syariah ini bukan hanya tentang hudud dan undang-undang Islam, tetapi ia juga melibatkan soal keadilan dan kemanusiaan yang dapat ditegakkan. Model Malaysia. Malaysia dihormati oleh negara lain dan menjadi model untuk negara luar. Malaysia juga mempunyai tempat yang menarik untuk dikunjungi dan juga sesebuah adat yang boleh dipelajari oleh negara luar. Kesefahaman antara kaum juga amat penting untuk dipupuk di dalam diri seseorang untuk mengekalkan keselamatan negara dari sebarang ancaman dari luar atau dari dalam negara sendiri. Sudah terang lagi bersuluh, Malaysia terkenal dengan gelaran sebuah negara yang berbilang bangsa dan kaum. Majoriti kaum negara ini adalah kaum Melayu, Cina dan India. Tidak ketinggalan, kaum Bumiputera juga ramai di Sabah dan Sarawak. Kaum Melayu ialah kaum majoriti di Malaysia. Kaum Melayu biasanya terdiri daripada golongan beragama Islam, berbahasa Melayu dan berketurunan Melayu. Yang kedua, kaum Cina. Kaum Cina popular dengan sikap mereka yang bijak berurus niaga dan berdedikasi ketika bekerja. Seterusnya, kaum India. Kebanyakan kaum India menggunakan bahasa Tamil dan beragama Hindu. Persalinan tradisi yang popular buat kaum India ialah dhoti dan sari. Berikutan kes mempersendakan pakaian tradisi oleh dua figura terkemuka Malaysia dalam kenyataan utusan Malaysia pada 30 Mei 2021, Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq menasihati agar janganlah masyarakat Malaysia mempersendakan pakaian tradisional dan budaya mana-mana kaum dalam usaha mengejar perpaduan yang diimpikan oleh setiap pihak. Hal ini adalah kerana pakaian tradisional merupakan tradisi daripada nenek moyang kita dan hal ini sepatutnya dibanggakan. Nasihat beliau lagi ialah untuk kita bekerjasama menolak segala isu dan kontroversi yang boleh memecah belahkan perpaduan ketika negara diambang pandemik COVID-19. Sekolah Vernacular. Sekolah Vernacular merupakan sekolah yang menitik beratkan penggunaan menggunakan bahasa kebangsaan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Sekolah Vernacular ini diwujudkan sejak zaman penjajahan British lagi. Sekarang saya akan menceritakan lebih lanjut tentang kelebihan bersekolah di sekolah Vernacular. Pertama, pelajar berpeluang menguasai pelbagai bahasa. Contohnya, pelajar Melayu di sekolah Cina dapat menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Secara tidak langsung, mereka dapat mengasah kemahiran mereka dalam pertuturan bahasa asing. Yang kedua, sistem pendidikan vernacular mempunyai kualiti pendidikan yang lebih tinggi. Seperti yang boleh kita lihat, sistem pendidikan Cina menekankan masalah kualiti tambahan seperti disiplin, moral dan prestasi yang akan dihargai oleh ibu bapa. Oleh itu, pelajar akan menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Akhir sekali, cara-cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh sekolah vernacular. Kajian mencadangkan agar mengadakan aktiviti 3 kali sebulan untuk mengeratkan hubungan dengan pelbagai kaum.
Kita boleh menjemput pelajar sekolah kebangsaan dan pelajar sekolah jenis kebangsaan untuk mengadakan aktiviti bersama-sama. Akhir sekali, kajian mencadangkan agar menganjurkan kempen kesedaran kaum untuk menangani isu berkaitan sekolah vernakular. Perkara ini boleh dicapai dengan mengadakan aktiviti seperti ceramah daripada penceramah yang berpengalaman. Tambahan pula, penceramah boleh menekankan kepentingan hormat menghormati sesama kaum. Contoh aktivis yang membantu rakyat Malaysia tidak kira bangsa adalah Kuan Chee Heng atau gelaran popularnya Angka Kentang. Beliau terkenal di Malaysia kerana aktif dalam misi-misi memberi bantuan kepada rakyat Malaysia. Beliau juga adalah pengasas kepada organisasi bukan bermotifkan untung, Community Policing Malaysia. Sesiapa sahaja boleh menyalurkan dana di laman rasmi beliau yang bernama Kentang Fund. Beliau juga berkongsikan kisah mengapa beliau menyediakan van jenazah kepada bangsa lain. Pada suatu hari, ayahnya telah meninggal dunia di atas bangku. Jenazah ayahnya tidak dapat diurus akibat daripada kekangan kewangan. Oleh itu, abangnya meminjam wang daripada majikannya lalu mengadakan upacara pengebumian untuk ayahnya. Saudara maranya langsung tidak hadir kerana takut keluarga Chee Heng meminta duit daripada mereka. Chee Heng tidak mahu orang lain melalui peristiwa seperti ini. Cukuplah hanya dia seorang sahaja yang melalui peristiwa sebegini. Selain itu, Chee Heng telah menerima anugerah Commonwealth Points of Light daripada Ratu England kerana sikapnya yang suka membantu komuniti yang kurang berkemampuan. Oleh yang demikian, beliau layak dicontohi oleh rakyat Malaysia kerana selalu berkongsi rezeki dengan orang lain. Usaha-usaha untuk mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Yang pertama ialah pihak kerajaan. Antara alternatif yang boleh diambil oleh pihak kerajaan ialah dengan mengadakan majlis rumah terbuka di peringkat kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan ikatan perpaduan antara kaum. Yang kedua ialah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pihak KPM bertanggungjawab menetapkan subjek sejarah sebagai subjek wajib lulus di peringkat SPM. Dengan ini, para pelajar lebih menghayati dan menghargai arti perpaduan negara yang terdapat dalam silibus pelajaran tersebut. Seterusnya, pihak KPM juga telah memperkenalkan bahasa pengantar utama iaitu bahasa Melayu. Hal ini dapat memudahkan para pelajar berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain. Masyarakat pula boleh mengambil tanggungjawab dengan mengamalkan etika budaya dalam kehidupan seharian. Contohnya dari segi pemakaian pemakanan maupun peradaban. Tujuan ini adalah untuk menghormati budaya masing-masing dan mengekalkan budaya dari lapuk di telan zaman. Yang keempat ialah ibu bapa dan para pendidik. Ibu bapa berperanan menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Manakala para pendidik bertanggungjawab dalam usaha menanam semangat perpaduan dalam diri para pelajar. Kesimpulannya, kami dapat simpulkan bahawa konsep perpaduan kaum nadi keluarga Malaysia dapat dikenal pasti melalui kajian yang telah kami lakukan. Kepelbagaian kaum di negara Malaysia tidak menjadi penghalang kepada negara Malaysia dalam membentuk keluarga Malaysia yang bersatu padu. Tegasnya, kami berharap semoga semua rakyat Malaysia dapat berganding bahu dalam usaha untuk membentuk perpaduan kaum di dalam keluarga Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.